Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhanini Farida binti Rosli di kelas PSMP PIM 4619 akan membentangkan atau memberikan penerangan bagi penghasilan projek inovasi digital yang saya telah hasilkan. Okey, baiklah, kita tengok dulu apa isi cadangan yang saya akan terangkan, iaitu dari segi pengenalan yang pertama. Yang kedua adalah rasionalnya projek, penyataan masalah, objektif, skop dan limitasi, kepentingan dan impak, anggaran kos, modal inovasi, pelaksanaan inovasi, bukti pencapaian inovasi, kesimpulan dan last sekali adalah rujukan. Sebagai pengenalan, inovasi dalam pengetahuan dan pendidikan perlu diberi penekanan supaya manusia dapat bertindak dengan berkesan untuk mengubah kehidupan dan juga harus memberi tumpuan kepada jenis pengetahuan yang diperlukan oleh umat Islam pada masa kini. Begitu juga perubahan metodologi pengajaran dan pembelajaran. Ini menurut Nurliza, Hayati dan Abdullah pada tahun 2018. Oleh itu, guru perlulah berinovasi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan mengikut kognitif dan tahap para murid. Seterusnya adalah rasional projek, iaitu pemahaman dan penguasaan berkaitan konsep dan disiplin dalam wakaf dan ibtidak adalah sangat penting kepada setiap pembaca Al-Quran, iaitu termasuk juga murid, supaya dapat dihayati dan ditadabbur setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Tanpa memahami konsep wakaf dan ibtidak ini mendatangkan implikasi yang buruk terhadap makna ayat Al-Quran yang akhirnya menyebabkan pemahaman yang menyimpang dari makna yang dikehendaki oleh Allah. Ini menurut Syafi'i, Salihin, Khairatul dan Syahrudin pada tahun 2017. Seterusnya, menurut Muhammad Kamil, beliau mendapati terdapat segelintir murid yang lemah dalam kemahiran membaca Al-Quran berkaitan wakaf dan ibtidak. Bahkan ada juga yang tidak tahu peranan tanda-tanda wakaf yang terkandung dalam Al-Quran. Permasalahan ini perlu diberi perhatian yang serius dan ditangani dengan segera kerana bimbang ia akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan Rashidah, Nik Rosila dan Wan Ahmad pada tahun 2015 mengatakan selain bacaan yang tersekat-sekat, terdapat juga murid yang mencuri nafas dalam bacaan, penggunaan wakaf dan yang tidak betul yang boleh mencacatkan bacaan Al-Quran mereka. Mereka juga mengatakan bahawa guru perlulah memberi penekanan terhadap pengetahuan hukum tajwid, aplikasi hukum tajwid dan juga fasahah semasa proses peneliti secara serentak bagi meningkatkan kualiti dan kelancaran bacaan Al-Quran dalam kalangan murid. Begitu juga dengan Tahran Nazin dan Syamsina, yang mana mereka mendapati murid-murid kelas mereka ramai yang menghadapi masalah memahami hukum tajwid, terutamanya tidak dapat mengenal pasti hukum tanda wakaf dalam Al-Quran walaupun telah berada dalam tahun 4. Namun, ada juga murid yang sudah tahun 6 masih lagi menghadapi masalah mengenal pasti hukum tanda wakaf ini. Akhir sekali, menurut Nurul Huda dan Abdul Rauf bin Hasan, iaitu 2013, masalah-masalah yang kerap dihadapi oleh para pembaca Al-Quran, itu termasuk juga murid, ialah kekurangan nafas untuk menyempurnakan bacaan, kekeliruan dalam menetapkan tempat sesuai untuk melakukan wakaf, kelemahan dalam mengenal pasti maksud tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran, dan tidak mahir dengan bahasa Arab. Seterusnya adalah penyataan masalah, iaitu masalah yang saya dapatilah ketiga berpraktikum, yang mana yang pertama adalah inovasi yang diselenggarakan berdasarkan masalah yang timbul dalam kalangan murid tahun 4 bagi subjek pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran, tajuk tanda-tanda wakaf, yang mana terdapat berbagai tanda wakaf dalam Al-Quran yang telah dipelajari, menyebabkan murid sukar untuk mengingati simbol dan tanda-tanda wakaf, dan menyebabkan murid juga sukar untuk menyelesaikan kegunaan setiap tanda wakaf itu. Oleh itu, objektif bagi penghasilan projek inovasi ini adalah murid dapat menyebut 6 tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran dengan betul, murid dapat membezakan 6 tanda wakaf dan kegunaannya dengan betul, dan akhir sekali murid dapat menerangkanlah kegunaan 6 tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran dengan betul. Seterusnya adalah skop dan limitasi, yang mana projek ini dihasilkan untuk semua murid tahun 4, namun boleh juga digunakan oleh mana-mana murid daripada tahun lain yang ingin pelajari tajuk tanda-tanda wakaf. Dan ini
sememangnya berfokus bagi pengajaran Al-Quran bagi tajuk tanda-tanda wakaf, dan ia boleh digunakan secara online dan offline. Mana online kita boleh tengok dalam YouTube, manakala offline kita boleh memuat turun video tersebut, video cerita tersebut, dan boleh tengok bila-bila masa sahaja. Kepentingan dan impak yang pertama adalah memudahkan murid untuk mengingat tanda-tanda wakaf dengan lebih berkesan, yang mana saya gunakan unit penceritaan. Jadi murid ini lebih tertarik lah. Jadi cerita ini sebenarnya murid semuanya suka akan cerita kartun apa, tu lagi dekat lah dengan murid. Jadi bila murid tengok je cerita tu, murid akan dapat ingat tanda-tanda wakaf tu dengan lebih cepat lah. Di samping mereka tengok kartun, mereka juga belajar. Yang kedua, penggunaan ayat dan jalan cerita yang mudah diingati serta sesuai dengan tahap murid. Lagipun ayat yang digunakan dalam ceritaan tu mudah dipahami oleh semua murid. Seterusnya dapat ingatlah, murid dapat ingat apa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Seterusnya adalah yang ketiga, penggunaan imej, animasi dan muzik yang mampu menarik minat murid. Ini sememangnya dapat menjadikan murid rasa teruja, lebih seronok lagi untuk mendengar cerita tersebut. Seterusnya adalah anggaran kos, yang mana projek inovasi ini hanyalah menggunakan elemen digital seperti Microsoft PowerPoint, CapCut, Animaker dan sebagainya. Oleh itu, projek animasi ini tidak menggunakan sebarang kos lah untuk menghasilkannya. Seterusnya adalah model inovasi, yang mana saya menggunakan model proses kreatif terarah, yang mana model ini menggabungkan konsep pelbagai model pemikiran kreatif yang ada sebelum ini, termasuk model penyelesaian masalah kreatif dan model membuat keputusan kreatif. Model ini terdapat keseimbangan antara imajinasi dan analisis, dan ia melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Kalau kita dapat lihat, kalau tengok gambar ini, ada 4 aspek bagi model ini, iaitu persediaan, imajinasi, perkembangan dan tindakan. Persediaan tu kita buat pemerhatian masalah, kita tengok apa masalah yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, imajinasi, pencernaan idea, yang mana kita buat kita hasilkan inovasi dan buat objektif yang seiringlah dengan masalah tu untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga adalah perkembangan, iaitu menambahbaikan. Setelah kita hasilkan inovasi, kita buat penambahbaikan melalui kita tanya kawan ataupun tanya pensyarah apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu dibaiki lagi. Dan akhir sekali adalah tindakan pelaksanaan inovasi tersebut. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan inovasi, iaitu macam mana kita nak gunakan inovasi yang saya telah hasilkan, iaitu saya gunakan bina-bina penceritaan yang bertajuk 6 sekawan, iaitu mewakili 6 tanda-tanda wakaf tu lah. Okey, jadi ia adalah dalam bentuk video macam kartun macam tu. Jadi setiap ada 6 tanda wakaf, dan jadi maksudnya ada 6 watak lah. Setiap watak tu saya letakkan nama mewakili nama wakaf tu. Contohnya kalau wakaf kafi, jadi watak dia kafi. Wakaf lazim, nama dia lazim. Wakaf mu'naqah, nama dia mu'naqah. Wakaf jaiz, nama dia jaiz. Wakaf hasan, dan begitu juga wakaf hasan dan wakaf qabih lah. Jadi murid akan senang ingat lah. Jadi lazim, wakaf lazim. Kafi, wakaf lazim, wakaf kafi. Jadi murid senang ingat. Dan setiap watak tu mempunyai perwatakannya atau situasi yang tersendiri bagi mewakili satu simbol tanda wakaf. Contohnya kalau lazim, wazim tu adalah wakaf lazim lah. Okey, wakaf lazim situasinya adalah dia sakit perut dan perlu berhenti. Berhenti maknanya lazim huruf mim kena berhenti. Ada situasi yang tersendiri lah. Wakaf lazim apa, kafi apa, jaiz apa, ada situasinya. Jadi murid pun senang nak ingat. Dan juga dimasukkan juga animasi, dialog serta lagu yang menarik, dan ada juga unsur kecindang yang sesuai lah dengan tahap murid. Dan akhir sekali setelah tamatnya penceritaan, tamatnya cerita tu akan diterangkan balik. Okey, lazim mim, huruf mim apa kena buat? Wajib berhenti. Mu'naqah 3 titik tu apa perlu buat? Diterangkan balik setelah akhirnya penceritaan. Jadi di samping murid akan lebih enjoy lah. Mula dia tengok dulu kartun, lepas tu akan belajar. Maknanya 2 dalam 1 lah, belajar, berhibur sambil belajar.
Okey, seterusnya adalah bukti pencapaian inovasi, iaitu sebelum ini saya dapati tahap penguasaan yang tinggi setelah diberikan pentaksiran lah. Tahap penguasaan yang tinggi iaitu mendapat markah penuh hanyalah 25%. Manakala tahap penguasaan yang rendah itu tidak mendapat markah lebih tinggi. Maknanya lebih ramai kebanyakan murid tidak dapat memahamilah tajuk tanda-tanda wakaf ini. Namun begitu, selepas melaksanakan projek inovasi ini, murid yang mendapat markah penuh meningkat iaitu sebanyak 65%, manakala murid yang tidak mendapat markah semakin berkuranglah iaitu 35%. Ini menunjukkan mereka sudah menguasailah, lebih ramai yang faham dan menguasai tajuk-tajuk tanda-tanda wakaf ini. Jadi secara ringkasnya macam inilah. Jadi sebab ada peningkatan 25% kepada 65% bagi murid yang mendapat markah penuh. Jadi ini menunjukkan murid tu fahamlah dan projek inovasi ini berjaya dihasilkan dan berjaya mencapai objektif itulah. Murid dapat mengingati 6 simbol tanda wakaf. Murid dapat membezakan kegunaan simbol dan kegunaan setiap tanda-tanda wakaf tersebut. Jadi kesimpulannya, sesuatu inovasi sememangnya amat bergunalah untuk terhadap setiap guru dan murid untuk membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh hal sedemikian, teknik mnemoni ini merupakan salah satu inovasi yang efektif kerana dapat membantu dalam meningkatkan input ingatan serta mengurangkan tekanan minda bagi mengingati suatu fakta. Oleh itu, inovasi digital animasi 6 sekawan ini boleh digunakan ketika proses PDP, pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat mengganti maklumat iaitu 6 tanda-tanda wakaf dengan lebih cepat dan lebih berkesan lagi. Dan ini adalah rujukan yang saya ambil kajian literaturnya, iaitu daripada Muhammad Kamil, Muhammad Syafi'i, Nurul Izzah Qasim dan juga Nurul Huda binti Muhammad Hashim, Rashidah Mak Hasan, Tahran Nazir Muhammad. Itu adalah rujukan yang saya telah ambil lah. Jadi itu sahaja dari pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.